أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita akan teruskan pengajian dan pengkajian tafsir yang kita telah mulakan dengan surah Taha. Surah Taha, surah yang ke-20, juzuk 16. Kita dah terangkan setakat ayat yang kelima, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, tentang pelbagai permasalahan, pendapat dan debat tentang isu bersemayam di atas arasy. Kita teruskan insya-Allah dengan ayat yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara. Jadi ayat nombor 6 ni, lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara. Jadi dia punya terjemahan dia ialah Allah jualah yang memiliki. Lahu tu dia merupakan perkataan yang mengandungi dua huruf, lam dengan ha. Walaupun dua huruf tapi maknanya besar. Sebab maknanya adalah dialah yang memiliki. Mungkin dalam terjemahan yang sedikit lama tuan-tuan akan jumpa baginya ataupun untuknya. Sebab lam tu asalnya maksudnya adalah untuk ataupun bagi. Tetapi maksud yang sebenarnya yang lebih jelas ialah miliknya. Jadi kalau kita jumpa dalam surah Al-Baqarah, ayat kursi dan sebagainya, lahu mulkus samawati wa ma fil ard, miliknya segala sesuatu. Jadi di sini miliknya apa yang di langit dan di bumi. Lam dengan ha, lahu. Jadi baru-baru ni timbul tentang masalah isu, benda ni lama dah, tapi tinggal lagi kita ni bermusim dalam sesuatu isu tu. Lahu tu tentang zikir huwa dengan hu. Ada kumpulan-kumpulan sufiyah, tariqah sufiyah ni yang berzikir dengan zikir huwa, 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 ataupun hu. Jadi telah pun difatwakan dan dibincangkan tentang zikir dengan zikir-zikir tersebut. Jadi mudahnya kalau macam untuk kita ni, kalau eloknya kita berzikir dengan sesuatu yang ma'thurun. Ma'thur ni maksudnya sesuatu yang ada sanad riwayat yang lebih jelas daripada Rasulullah. Itulah yang terbaiknya. Walaupun kita tidak menyalahkan dengan mudah mereka yang berpendirian sebaliknya, berzikir dengan sesuatu isim ataupun nama yang tidak maksur daripada baginda Rasulullah. Tetapi janganlah kita sampai kepada tahap untuk mencela dan juga menuduh yang bukan-bukan. Sebab macam mana pun huwa tu memang ada dalam Al-Quran. Tetapi pada masa yang sama tidak pula kita dengar ada sesuatu yang maksur daripada Rasulullah tentang zikir yang demikian. Kecuali apa yang lain-lain diperdebatkan mutakhir ni dalam kalangan ustaz-ustaz, ialah tentang zikir Allahu Allah. Ada yang menyebutkan tentang zikir tersebut adalah bid'ah dan tidak sah daripada Rasulullah. Sedangkan ada sekumpulan ulama yang lain yang mendatangkan dalil yang mengatakan zikir dengan zikir lafzul jalalah tersebut adalah dibolehkan dan diharuskan. Ini bila kita belajar dan mengaji, jadi kita tengok dua-dua hujah macam mana.
Satu, dia akan memberikan hujah tak boleh. Keduanya yang mengatakan harus dan boleh. Jadi kita yang tengah-tengah ni kita belajar, kita kajilah, kita tengoklah mana pendapat yang dapat kita terima dengan pertimbangan kita. Jadi kat situ tujuan kita belajar. Itu di antara isunya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dalam Al-Quran ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tahu sekadar beberapa perkataan yang biasa kita dengar, insya-Allah kita boleh faham sikit-sikit Al-Quran ni. Di antara yang biasanya ma itulah, ma berapa kali ma kat dalam ayat nombor 6 tu, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma, ada 4. Ya. Kalau dalam bahasa Arab, ma ni merupakan satu huruf yang tidak memberikan penjelasan yang tertentu. Maksudnya dia mencakupi sesuatu yang luas. Boleh masuk dalam maksud ma tersebut segala macam sesuatu. Jadi lahu ma ni maksudnya segala sesuatu yang dekat langit dan bumi, dan di antaranya kedua-duanya dan apa yang di bawah tanah. Jadi semuanya adalah milik Allah Ta'ala belaka. Ayat ini mengingatkan kita tentang segala apa yang di keliling kita ini adalah merupakan milik dan juga sesuatu yang Allah Ta'ala ciptakan. Kita sebagai manusia kadang-kadang leka dan alpa, kita ingat kehidupan ni milik kita. Mentang-mentanglah kita ada mempunyai iradat, keinginan yang mana kalau kita hendak Allah Ta'ala berikan peluang dapat kita lakukan apa yang kita nak. Jadi secara tidak langsung, lama kelamaan kita rasa hidup ni kita punya. Sedangkan kita perlu tahu juga yang apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ni semuanya adalah daripada Dia. Jadi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara adalah merupakan satu peringatan kepada kita, segala apa yang ada di bumi, di langit adalah semuanya milik Allah Ta'ala, termasuklah kita. Apa yang Allah Ta'ala beri dekat kita semuanya akan hilang satu persatu. Daripada tenaga akan hilang, umur akan hilang, muda kita akan hilang, masa kita akan hilang, semuanya akan hilang. Sebab apa? Segalanya adalah milik Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita secara sementara sahaja. Apatah lagi langit dan bumi semuanya milik Allah Ta'ala yang pada satu ketika nanti akan segala-galanya dihentikan. Tercetuslah hari akhirat, hari pembalasan kelak. Jadi sebagai peringatan untuk kita, wa ma tahta ath-thara, thara itu adalah tanah. Apa yang dekat bawah tanah kita ni. Nikmat dan rahmat Allah Ta'ala menjadikan kalau kita belajar geologi, kita akan dapati apa yang dekat bawah tanah ni adalah sesuatu yang menggerunkan, penuh dengan larva, kepanasan apa dan sebagainya, yang dengan rahmat Allah Ta'ala jualah kita di muka bumi ni tak rasa apa pergerakan yang berlaku dekat dalam tanah. Kecuali kalau ada berlaku gempa bumi itu dipanggil tektonik punya pergerakan tu, menyebabkan berlakulah gempa bumi. Kadang-kadang Allah Ta'ala datangkan kepada kita satu bentuk peringatan supaya kita ingat. Wa ma tahta ath-thara, semuanya milik Allah Ta'ala. Nombor 7, bukan sekadar benda-benda yang besar tersebut merupakan ciptaan dan milik Allah Ta'ala, tetapi dalam ayat nombor 7, wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa ma akhfa, tetapi dalam perkara-perkara yang kecil juga Allah Ta'ala mengetahui dalam hati kita apa yang kita rahsiakan, apa yang kita sembunyikan. Allahu la ilaha illa huwa, maka Allah itulah la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Dia. La ilaha illa huwa, lahul asma'ul husna, kita dah terangkan. Wa hal ataka hadithu Musa, kita nak masuk tentang hadis Nabi Musa alaihi salam yang kita dah terangkan kenapa juga disebabkan oleh risalah yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad merupakan sesuatu yang berkesinambungan, yang sambungannya daripada nabi ke nabi, nabi ke nabi, sampailah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau kita tengok hadis tentang risalah yang dibawa ini semuanya adalah sama. Kalau kita tengok ayat-ayat seterusnya, dalam ayat 13, 14, 15, 16, wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Dengarlah wahai Musa tentang apa yang akan diwahyukan. Maksudnya wahyu itu adalah sesuatu yang daripada Allah Ta'ala dan bukanlah daripada yang dilantik itu sendiri.
Kalau nak dikirakan siapa yang dilantik tersebut mengikutkan kepada pertimbangan dan logik manusia, maka mereka tidak akan menerima dengan mudah. Kalau dalam kalangan penduduk Quraisy dekat Mekah dikata, kenapa pula Nabi Muhammad itu yang kena pilih sebagai rasul, sedangkan dia bukanlah yang merupakan yang paling kaya dalam kalangan kami, dia bukanlah yang merupakan yang paling berpengaruh dalam kalangan kami. Kenapa pula tidak dilantik menjadi rasul itu seorang yang kaya, seorang yang ada pengaruh dalam masyarakat, bahkan dilantik seorang yang memang terkenal dengan amanahnya tetapi bukanlah mempunyai kedudukan dalam masyarakat. Baginda Rasulullah merupakan seorang yang bukanlah paling kaya dan bukanlah paling berpengaruh. Sama juga dengan keadaan Nabi Musa dalam keadaan tersebut. Kenapakah tidak dilantik dalam kalangan orang-orang yang paling berpengaruh dan paling kaya dalam kalangan penduduk Mesir untuk menyeru Fir'aun kepada risalah, kepada wahyu yang diturunkan. Jadi persamaan dekat situ di antara para ulama dan mufassir yang menyebutkan sebab diceritakan kisah Nabi Musa di dalam surah Taha ini dan juga di tempat lain adalah untuk satunya kita dah sebut kesinambungan tadi tentang bagaimanakah risalah itu terus menerus sama daripada nabi ke satu nabi. Keduanya adalah untuk meringankan, ulama menyebutkan, para mufassir katakan untuk meringankan rasa beban dan tekanan baginda Rasulullah kerana apa yang baginda hadapi daripada kaumnya, sama dengan apa yang Nabi Musa hadapi dengan kaum baginda, tentang tekanan daripada Bani Israel walaupun selepas diselamatkan daripada Fir'aun, walaupun dibelah laut di hadapan mata mereka, selepas daripada diselamatkan daripada Fir'aun, mereka tetap menentang apa yang diajak oleh baginda Nabi Musa alaihi salam. Jadi disebabkan oleh itu ulama mengatakan dari segi psikologinya cerita tentang Nabi Musa ini adalah untuk meredakan rasa tertekan, rasa susah hati yang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasakan. Jadi kita tengok kepada poin nombor 1 tadi tentang kesinambungan risalah, ya. Ini merupakan satu perkara yang penting sebab di antara tonggak agama kita ialah kita beriman bahawasanya semua rasul tersebut diutus oleh Allah Taala dengan mesej yang sama, tidak pernah berubah. Sedangkan di dalam agama yang tertentu, contohnya macam Kristian, jadi mereka ini mengatakan yang Nabi Isa itu adalah anak Tuhan dan juga Tuhan pada masa yang sama. Sedangkan kenapa perlu Nabi Isa itu diangkat sebagai anak Tuhan dan juga Tuhan pada masa yang sama, sedangkan Nabi-Nabi yang terdahulu pula apakah kedudukan mereka? Jadi kita tanya, kenapa pula Nabi Isa saja yang diangkat menjadi anak Tuhan dan juga Tuhan? Apa dah jadi dengan Nabi-Nabi dan Rasul yang sebelum daripada Nabi Isa? Di mana kedudukannya? Itulah yang menjadikan sesuatu yang amat tidak dipuashatikan oleh kaum Yahudi. Mereka kata Nabi Isa ni adalah dalam kalangan bangsa anak-anak kami. Tapi kenapa pula kamu ni mengatakan dia ni adalah diutus kepada semua bangsa manusia? Jadi banyak persoalan yang timbul disebabkan oleh doktrin di dalam Kristianiti yang tidak ada kesinambungan daripada Nabi kepada Nabi. Tiba-tiba out of a sudden Nabi Isa diangkat menjadi Tuhan dan didakwa sebagai anak Tuhan. Sedangkan tidak pernah ada Nabi-Nabi yang sebelum daripada Nabi Isa yang mendakwa mereka ni adalah anak Tuhan, yang mendakwa bakal timbul satu hari nanti seorang Nabi yang akan diangkat menjadi anak Tuhan. Jadi kesinambungan tu tak ada. Kenapa pula? Sebab tu dalam Bible sendiri pun kalau kita cari, dalam Al-Quran disebut jelas tentang Nabi Muhammad, wa ana awwalul muslimin. Apabila risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad tersebut, yang pertama sekali yang akan beriman dengan risalah yang dibawa tersebut tentulah yang membawa risalah tersebut. Nabi Muhammad itu sendiri orang yang membawa risalah Islam, maka bagindalah orang yang pertama sekali yang Muslim. Tetapi dalam Kristianiti, carilah dekat mana-mana pun dalam Bible mana ada Nabi Isa kata dia adalah Kristian yang pertama. Tak ada. Tak jumpa pun. Jadi macam mana kalau kita tanya kepada mereka ni? Mereka mendakwa Nabi Isa adalah merupakan Rasul, anak Tuhan, Tuhan pada masa yang sama, sedangkan tidak pernah ada satu statement daripada baginda Nabi Isa mengatakan yang bagindalah orang yang pertama sekali yang merupakan orang Kristian. Mana logiknya?
Jadi itu merupakan kesinambungan yang perlu ada bila kita beriman dengan seseorang Nabi, dengan risalah yang diutuskan oleh Allah melalui Nabi-Nabinya. Jadi semua benda ni adalah sama. Kita tengok ayat nombor 14. Innani anallahu la ilaha illa ana. Allah Ta'ala kata, aku adalah Allah, tidak ada yang perlu disembah, yang patut disembah melainkan aku. Jadi sama doktrin dia, sama benda mesej dia, daripada zaman Nabi Musa sampailah kepada nabi-nabi selepas Nabi Musa, sampailah kepada Nabi Muhammad. Sama. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya hari kiamat itu tetap akan datang, yang aku sengaja sembunyikan masanya supaya tiap-tiap diri dibalas dengan apa yang dia usahakan. Sama risalahnya, sama mesejnya, apa yang dibawa oleh Rasulullah tentang akan berlaku hari akhirat. Setiap daripada kita akan diperhitungkan amalannya. Tidak ada perubahan daripada apa yang disampaikan oleh Nabi Musa dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Ada kesinambungan. Jadi allazina yu'minuna bil ghaibi wa ma unzila ilaik, dan juga kitab-kitab yang sebelum daripada engkau, Al-Quran. Jadi kita beriman dengan semuanya. La nufarriqu baina ahadin min rusulih, dan kita, Allah Ta'ala tidak membezakan di antara mana-mana rasul yang diutuskan olehnya. Jadi risalah itu adalah merupakan risalah yang sama. Fala yasuddannaka anha ma la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Seterusnya ayat ke-16 pun mesej yang merupakan mesej yang ada kesinambungan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Janganlah engkau dihalangi daripada mempercayai orang yang tidak beriman kepadanya, serta ia menurut hawa nafsunya, kerana dengan itu engkau akan binasa. Sebab tekanan daripada pengikut dan juga ahli kabilah mereka ni adalah kuat. Jadi kat mana sebenarnya kita nak letakkan pendirian kita? Ini adalah masalah yang kita hadapi sekarang juga. Kalau umpama kata kita terlalu bertoleransi, kita akan dicap sebagai liberal. Kalau kita umpama kata terlalu tegas, kita akan dicap sebagai fundamentalist. Mana satu kita nak pegang? Ke kanan kita dicap, ke kiri kita dicap. Kat situ. Jadi Allah Ta'ala sebut awal-awal dekat sini kepada baginda Rasulullah dan juga Nabi Musa, apa-apa hal pun kalau sekiranya engkau menghadapi tekanan daripada kaummu, maka kekallah tetap. Sebab itu penting kita baca hari-hari dalam setiap sembahyang, ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Label tuduhan, tuhmahan adalah merupakan sesuatu yang lumrah dalam perjuangan, di dalam sesuatu yang hendak kita sampaikan. Tetapi di manakah kayu ukurnya? Adakah kita perlu mendengar kata-kata orang? Ataupun kita terlalu bertegas sampai kita tak perlu dengar langsung kata-kata mereka? Jadi jawapan dekat sini adalah berpeganglah dengan Allah. Berpeganglah dengan Allah Ta'ala. Bukan disebabkan pegangan kita itu kerana apa yang ditekankan oleh orang-orang yang ingin mengikut kita, kaum kita, bangsa kita dan sebagainya. Dan juga kita tidaklah terlalu toleransi sangat dan liberal sehingga kita terpaksa mengubah pendirian dan juga prinsip kita. Jadi jalannya adalah tengah-tengah. Sebab itu kita ada nama istiqamah dan kita ada baca ihdinas siratal mustaqim. Kadang-kadang kita tak perasan, tunjukkanlah kami wahai Allah ke jalanmu yang lurus. Jalan yang lurus maksud dari segi kiasannya bukan sekadar lurus dari segi zahirnya. Kalau kita belajar matematik, dia kata jalan yang lurus tu definition of a straight line. Dia kata the shortest distance between two points. Dia kata di antara apa nama jalan lurus? Jalan lurus dah di antara garisan yang paling pendek di antara dua titik. Itu maksud zahirnya. Maksud jalan yang lurus ialah jalan bila lurus kita balance. Kita tidak ke kiri, kita tidak ke kanan. Jadi bila kita sebut tunjukkanlah kami wahai Allah jalanmu yang benar yang lurus adalah jalan yang balance. Jadi kita kena balancekan di antara dua perkara tersebut, tekanan daripada orang-orang kita dan juga prinsip ketegasan kita sendiri. Jadi tengah-tengah itu adalah jalan Allah Ta'ala. Janganlah kita memberikan sesuatu ruang dan juga toleransi semata-mata kerana mengikut apa yang orang-orang ni hendak. Dan pada masa yang sama janganlah pula kita terlalu bertegas sampai langsung kita tidak boleh dikompromi. Jadi tengah-tengah. Sebab itu Islam ni kita namakan sebagai wasatiyah ataupun pertengahan.
Pertengahan adalah wasatiyah. Dia panggil moderation dalam bahasa orang putih. Moderation ni adalah sesuatu yang bukan nak kata sederhana saja. Kadang-kadang orang salah faham bila kita sebut wasatiyah ni, dia kata sederhana. Oh, tak boleh sangat. Semua nak sederhana. Nampak maksiat pun sederhana. Tak boleh. Kat situ. Bukan maksud wasatiyah tu sederhana. Tapi umpama kata moderation. Moderation ni maksudnya kita ada masa di mana kita tegas. Ada masa kita kompromi. Ada masa umpama kata kita tak boleh beri ruang, ada masa yang kita kena beri ruang. Itu maksudnya tengah-tengah. Jadi ini merupakan sesuatu yang ditegaskan oleh Allah Ta'ala, diberikan peringatan dalam ayat 16, janganlah engkau dihalangi daripada mempercayainya. Sebab apa? Nabi Muhammad ini diberikan tugasan yang berat, bukan sekadar untuk menyampaikan risalah kepada kaumnya, tetapi kaumnya tersebut adalah merupakan ahli keluarganya. Orang kata yang paling susah sekali kita nak yakinkan adalah ahli keluarga lah yang paling susah. Sebab tu orang kata yang kawan kita yang kalau bisnes MLM ke apa sebagainya, yang paling susah kita nak yakinkan suruh jadi ahli ialah ahli keluarga. Yang paling senang orang lain. Sebab ahli keluarga ni tentangan ni macam-macam. Macam-macam punya tentangan. Sebab dia tahu kita. Daripada kecil sampai besar, tiba-tiba pula nak kata nak suruh kita buat itu ini, jadi dia punya resistance dia kuat, tentangan dia kuat. Sama dengan baginda Nabi Muhammad hadapi. Kita tengok macam mana baginda sentiasa dihalang oleh bapa saudaranya Abu Lahab. Abu Lahab ni adalah orang yang kalau kita baca sirah, selalu ustaz-ustaz cerita dekat masa-masa maulud, orang yang membuat kenduri ketika baginda dilahirkan. Tapi dia jugalah merupakan orang yang pertama yang menghalang Nabi, sentiasa diikut je Nabi pergi mana-mana. Nabi dakwah dekat kabilah ni, dia kata ini anak saudara aku ni, dia tak berapa betul. Nabi baru nak buat promotion tentang Islam, belakang datang Abu Lahab beritahu, ini anak saudara aku tahu dia ni daripada kecil. Dia ni tak berapa betul lah. Nampak? Jadi dia nak halang risalah tu, bukan dia kata apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu salah. Kita perlu faham. Kita perlu faham. Yang mereka tentang ialah mereka tentang sebab apa? Periuk nasi mereka. Sebab bila berhala tu tak ada, dia takut pelancong-pelancong takkan datang lagi dekat Kaabah, maka mereka tak boleh niaga. Klien kurang, barang tak boleh nak dijual. Itu je sebenarnya. At the end of the day, duit dan juga ekonomi juga. Jadi dia tentang oleh sanak saudaranya. Tapi Allah Ta'ala dalam ayat 16 ni dah beritahu awal-awal. Janganlah engkau dihalangi daripada mempercayainya dan orang yang tidak beriman kepadanya. Sebab benda ni banyak berulang dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Kahfi pun disebutkan, wala'allaka bakhi'un ala nafsika, tentang bagaimanakah Allah Ta'ala memberi amaran kepada baginda Rasulullah supaya jangan sampai membinasa diri, supaya orang-orangnya beriman, jadi dia pula binasa diri. Sebab apa? Macam mana pula kita tak terasa, sedangkan orang-orang yang mereka disuruh ini adalah merupakan sanak saudara baginda sendiri. Jadi ayat ke-16. Ayat yang ke-17, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Musa, apa tu? Nampak? Wa ma tilka biyaminika ya Musa, apakah di kanan kau itu wahai Musa? Jadi nombor 17 ini adalah tentang ayat bagaimana Allah Ta'ala bertanya kepada Nabi Musa, apa bendanya di tangan kananmu itu wahai Musa? Soalan ni tuan-tuan di dalam bahasa dia bukanlah merupakan sesuatu yang sentiasa menghendakkan jawapan kerana yang bertanya itu tidak tahu. Bahkan dalam bahasa ni, soalan di dalam bahasa dia mempunyai lebih daripada 10 makna. Di antara makna soalan adalah untuk dipanggil taqrir. Qarrara yuqarriru taqrir ni adalah untuk mengesahkan. Untuk mengesahkan. Mengesahkan sesuatu ni maksudnya si petanya itu, yang penanya itu tahu jawapannya, dah tahu. Tetapi ditanya juga untuk mendapatkan pengesahan daripada yang ditanya. Nampak? Kat situ. Jadi itu maksudnya pertanyaan. Macam kalau kita nak didik anak cucu kita, kita pukul, lepas kita pukul kita tanya sakit tak? Kita tahu dia sakit, tapi kita tanya juga sebagai pengesahan supaya dia mengaku dan mengesahkan aku pukul ini ada sebab. Jadi sebab tu kita tanya, sakit tak? Jadi sakit tak tu bukan pertanyaan yang hendakkan jawapan, yang si petanya tak tahu, tetapi adalah untuk mengesahkan bahawasanya apa yang dilakukan tadi, dipukulkan itu, maka itu menjadi sesuatu yang dirasa sakitnya oleh yang ditanya.
Jadi kat situ sama dengan ayat kat sini, bila Allah Taala tanya, apakah bendanya di tangan kananmu itu wahai Musa, bukanlah Allah Taala tak tahu. Nampak? Tapi kat sini ada dia punya sesuatu maksud yang lebih dalam lagi dekat situ. Jadi qala hiya 'asaya atawakkau 'alaiha. Jadi Nabi Musa ni Allah Taala tanya satu soalan, dia jawab panjang. Dia jawab panjang. Nabi Musa menjawab, inilah tongkatku. Aku bertekan atasnya semasa berjalan. Aku memukul dengannya daun-daun kayu supaya gugur kepada kambingku. Dan ada lagi lain-lain keperluanku pada tongkat itu. Jadi jawapan ini bukanlah dalam arti kata Allah Ta'ala tak tahu semua ini. Ini adalah lebih menggambarkan tentang psikologi Nabi Musa, tentang bagaimana baginda gementar. Orang yang gementarnya kita tanya satu soalan, dia jawab 10 jawapan. Sama dalam keadaan ini, apabila ditanya tentang satu soalan, maka baginda jawab lebih daripada keperluan apa yang nak ditanya. Ini menggambarkan psikologinya. Tapi ayat ni belum lengkap lagi, melainkan selepas kita tengok ayat selepasnya pula. Qala alqiha ya Musa fa alqaha fa idza hayyatun tas'a. Semua orang tahu tentang cerita bagaimana di antara mukjizat Nabi Musa ini adalah tongkatnya. Yang kita nak tengok dekat ayat ini, kita tengok yang pertama tadi bila Allah Ta'ala tanya Nabi Musa tentang apakah tongkat itu Musa. Nabi Musa jawab, aku gunakan untuk ini, aku gunakan untuk itu dan sebagainya. Jadi tongkat itu merupakan sebab yang Nabi Musa jadikan untuk mengembala kambing dia, untuk dia pukul daun-daun supaya gugur agar dimakan oleh kambingnya, dan juga ada beberapa perkara lain. Jadi isu dekat sini dalam ayat ini adalah tentang sebab. Allah Ta'ala pula dalam keadaan itu, setengah ulama mengatakan ada bentuk itabun. Itab ni kita nak terjemahkan payah dalam bahasa Melayu, dia lebih macam satu bentuk celaan halus. Celaan halus. Maksudnya satu teguran halus kepada Nabi Musa. Bila Allah Ta'ala kata, qala alqiha ya Musa fa alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Kalaulah sekiranya tongkat tersebut Nabi Musa jadikan sebab untuk dia mengembala kambing, mendapatkan makanan untuk ternakan baginda dan lain-lain, tetapi Allah Ta'ala pula tidak melihat kepada sebab untuk menjadikan tongkat itu sebagai seekor ular. Manusia, kita terpaksa bergantung pada sebab untuk mendapatkan sesuatu. Allah Ta'ala tidak menggunakan sebab untuk menjadikan sesuatu. Allah Ta'ala tidak bertanggungjawab seperti mana kita manusia dipertanggungjawabkan. Wa ma yas'alu amma yaf'aluhu wa hum yus'alun. Allah Ta'ala ini adalah Tuhan yang tidaklah ditanyakan, dipertanggungjawabkan terhadap apa-apa tindakan, melainkan kita manusia juga yang akan dipertanggungjawabkan, dipersoalkan dengan apa yang kita lakukan. Jadi bab dipertanggungjawabkan kepada sesuatu tindakan itu adalah sesuatu yang kena mengena dengan perhambaan. Ketuhanan, dia tidak ada kena mengena dengan sesuatu sebab. Tidak perlu ada sebab dia adalah Tuhan. Kita manusia, maka kita perlu sebab. Disebabkan oleh itu, kita sebagai manusia apabila kita berada kepada dalam keadaan yang memerlukan sebab, maka kita perlulah ikut sebab. Dalam surah Al-Kahfi, fa'atba'a sababa. Zulkarnain dia ikut sebab. Jadi kalau umpama kata kalau kita nak sihat, kalau dengan makan ubat itu merupakan sebab, maka kenalah makan ubat. Walaupun hakikatnya itu adalah Allah Ta'ala juga yang menyembuhkan, tetapi kita sebagai hamba, maka kita perlu ikut sebab tersebut untuk dapatkan rahmat Allah Ta'ala. Kalau dengan vaksin tu umpama kata boleh menghindarkan kita daripada COVID, ikutlah sebab. Kenapa pula kita tak nak ikut sebab? Jadi sebab itu merupakan kepada sesuatu yang membukakan kita kepada natijah ataupun apa yang Allah Ta'ala hendak kepada diri kita. Jadi kena ikut sebab. Jadi dalam keadaan ini, bagaimana Nabi Musa kata, aku gunakan itu, ini dan sebagainya untuk tongkat tersebut, tetapi Allah Ta'ala kata dia nak jadikan ular daripada tongkat tersebut, maka dia boleh buat apa yang dia hendak dekat situ. Jadi sebab merupakan sesuatu yang Allah Ta'ala jadikan untuk kita hamba. Tetapi sebab bukanlah menjadikan sesuatu yang Allah Ta'ala tertakluk iradatnya kerananya. Contohnya Allah Ta'ala tidak tertakluk iradatnya dalam menjadikan api itu sejuk.
kepada Nabi Ibrahim apabila dihumban oleh Namrud untuk dibakar. Allah Ta'ala tak tertakluk kepada dia nak jadikan api itu panas, panas. Dia nak jadikan api itu sejuk, sejuk. Tapi kita tak macam tu. Kita ni adalah hamba yang mana kita perlu usaha. Kita kena ikut sebab. Jadi kat sini dalam ayat inilah tentang bagaimana Allah Ta'ala memberitahu kepada kita perbezaan di antara ketuhanan dan juga perhambaan. Jadi ketuhanan adalah sesuatu yang tidak terikat dengan sebab. Kita sebagai hamba yang terikat dengan sebab. Dan Allah Ta'ala boleh jadikan sesuatu sebab itu ikut kepada iradah dan juga keinginannya. Macam mana dia menjadikan api itu sejuk. Walaupun asalnya api itu adalah merupakan sebab untuk membakar. Tetapi Allah Ta'ala boleh jadikan dia sejuk. Walaupun dalam keadaan kata kita tengok tongkat Nabi Musa ni, Nabi Musa kata dia gunakan untuk gembala kambing je. Biasa-biasa je. Tak ada apa yang luar biasa. Tapi Allah Ta'ala boleh menjadikan tongkat Nabi Musa sebagai sebab untuk laut terbelah. Ya? Untuk laut terbelah. Jadi Allah Ta'ala boleh jadikan apa-apa saja. Kita sebagai manusia, hamba, kita ikut sebab. Kita ikut sebab. Kalau Allah Ta'ala nak bagi ataupun tidak, maka itu adalah iradah dia. Sebab apa? Itulah Allah Ta'ala, dia yang memberikan kita atau tidak memberikan kita. Tetapi kita sebagai hamba kena ikut sebab. Anak-anak kita perlu baca buku untuk lulus peperiksaan dan cemerlang. Kena ikut sebab. Kalau dah baca buku juga tetapi gagal, maka itu adalah iradah daripada Allah Ta'ala. Tetapi kita tidak boleh menjadikan sebab tersebut sebagai sesuatu yang muktamad dan juga jaminan. Contohnya umpama kata, aku dah usaha dah, tak dapat juga. Tak dapat juga, marah kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dia suruh kita berusaha, tapi kita dah berusaha tak dapat. Macam mana? Dah berusaha bagai nak gerak dah, tapi tak dapat juga. Jadi kat situ apa dia? Dia tak faham tentang masalah sebab. Sebab macam mana pun adalah terikat dengan perhambaan, kena buat. Tetapi yang berikan sesuatu itu adalah Allah Ta'ala. Kalaupun Allah Ta'ala tak beri kita, dia gagalkan kita lagi, dia susahkan kita juga dalam keadaan ini, maka itu adalah kerana ada hikmah dan juga kebijaksanaan yang tertentu. Yang mana hikmah dan kebijaksanaan tersebut tidaklah akan dapat kita fahami dan tidak menjelma dalam hati kita sekiranya tidak ada iman. Sebab apa? Orang yang tak ada iman, dia akan tafsirkan perkara tersebut sebagai sesuatu apa. Itu yang masalah orang sering bangkitkan. Ini kita nak namakan apa ni? Nak namakan ujian ke bala? Masalah ujian ataupun bala ni adalah sesuatu yang hanya kita akan dapat tengok daripada kacamata iman. Saya tak boleh nak jawab untuk tuan-tuan dan tuan-tuan tak boleh nak jawab untuk saya. Ini bala ke iman? Bukan sesuatu yang mudah. Kerana apa? Dia adalah bergantung kepada cara kita melihat segala sesuatu. Banjir yang kita tengok baru-baru ni, bala ke iman? Bala ke ataupun ujian? Tengok kepada diri kita. Macam mana? Kalau umpama kata orang yang diuji tersebut imannya semakin bertambah, maka itu adalah ujian. Kalau sekiranya orang yang diuji tersebut imannya makin hilang, maka itu adalah bala. Jadi sebab segala sesuatu itu, ya, kita kena faham dekat situ. Adapun kita, maka kita ikut sebab. Kalau Allah Ta'ala dah jadikan itu saja sebab, kena ikut. Kalau Allah Ta'ala dah jadikan kerana makan kita kenyang, kena makan. Tak boleh kita nak cari benda-benda yang lain, kerana kita terikat dengan sebab. Jadi kat situlah Allah Ta'ala terangkan dalam ayat-ayat ini bagaimana Allah Ta'ala menyatakan apakah itu ketuhanan, apakah itu perhambaan melalui maksud sebab. Dan kita sebagai hamba, kita ikut sebab, tetapi kita serahkan sesuatu itu, keputusannya di tangan Allah Ta'ala. Kerana kalau kita anggap sebab itu adalah jaminan untuk kita mendapatkan apa yang kita hendak, maka dalam keadaan itu kita bukan hamba. Dah kita pula syaratkan kepada Tuhan, kenapa tak bagi? Aku dah doa dah ni, dah habis doa, tapi Allah Ta'ala tak bagi juga. Jadi dalam keadaan itu kita pula yang memberikan syarat kepada Allah Ta'ala supaya ikut sebab. Sedangkan Allah Ta'ala tidak terikat dengan sebab, kita yang terikat dengan sebab. Yang ada pada kita hanyalah usaha, tetapi keputusan, tetapi tentang apakah yang Allah Ta'ala akan berikan, maka itu adalah di tangan Allah Ta'ala. Kalau diberikan A ataupun B, adakah baik, adakah buruk, maka itu adalah
perlu kita lihat dari segi keimanan kita. Barulah kita tengok macam mana, kenapa orang akan menganggap sesuatu itu sebagai ujian, kenapa ada orang yang akan menganggap itu sebagai sesuatu bala. Bila orang anggap sebagai bala, dia akan hilang iman, dia akan depres, dia akan stres, dia akan tertekan. Bila tertekan, macam-macam masalah psikologi yang lain. Dia jadi sedih, dia jadi marah, lebih teruk dia jadi distress, stres dan sebagainya. Itu yang kita dapati macam-macam fenomena pada zaman sekarang, orang yang bunuh diri apa dan sebagainya. Sebab dia tidak melihat sesuatu itu daripada kacamata iman. Kalau umpama kata dia melihat sesuatu daripada kacamata iman, maka kita tengok apa yang dibuat oleh baginda Rasulullah sendiri dalam keadaan baginda tertekan. Baginda bukan tak tertekan. 13 tahun di Mekah. Bunyalah berdakwah. Bukan sekadar ditentang, tetapi secara fizikalnya juga didera. Sampai pada satu tahap Bani Hashim dipulaukan selama 3 tahun. Dan tidak ada makanan langsung. Anak-anak yang menangis dan sebagainya. Dan Bani Hashim yang dikepung sampaikan memakan rumput. Yang apabila mereka itu makan, begitulah keadaan mereka. Dan daun-daun, begitu terseksanya. Itu pun 13 tahun baginda dekat Mekah, tak ramai yang masuk Islam sebenarnya. Bukan 2,000 tuan-tuan, bukan 3,000, 4,000 yang masuk Islam dekat Mekah. 13 tahun Nabi dekat Mekah. Paling-paling tinggi pun sejarawan mengatakan 140 orang je. Perlu faham, tak banyak orang masuk Islam masa Nabi dekat Mekah. 120, 130, 140. Ada setengah sejarawan nak kata dalam 80 orang je, 90 orang, tak ramai. Tak stres ke macam tu? Kalau kita bahagikan puratanya 13 tahun dengan 140 orang, sebulan seorang aja pun yang masuk Islam. Kalau kita buka kedai lah, berusaha bersungguh-sungguh, yang datang beli barang kita tu seorang sebulan, agak-agak kita tutup kedai ke tidak? Kalau bukanlah Nabi itu berpegang kepada satu kebenaran, dia percaya kepada kebenaran tersebut, dia tak akan buat kerja sebagai seorang Rasul. Tutup kedai, cari profesion lain. Banyak lagi kerja lain yang boleh menguntungkan. Buat apa? Seru-seru orang seorang sebulan. Naklah seorang sebulan. Kita pula kena serang, kena kutuk. Orang-orang yang bersama dengan kita pun kena kutuk, kena seksa sebagainya. Surrender dah kita awal-awal. Tapi Nabi meneruskan. Sebab apa? Kebenaran. Dan Nabi macam-macam ujian. Dihina macam-macam sebab baginda tidak mempunyai anak lelaki. Dikritik. Alah kan, anak lelaki pun tak ada. Nampak? Jadi macam-macam. Dan juga secara psikologinya, sebagai seorang bapa, kita tengok semua anak-anak Nabi meninggal sebelum dia, kecuali Sayyidatina Fatimah. Tak usah nak katalah tuan-tuan, kita ni ibu dan bapa, menghadapi kematian seorang anak sebelum kita di antara ujian yang paling besar Allah Ta'ala bagi dekat kita. Bukan benda mudah. Seorang Nabi, berapa orang anak dia yang mati sebelum dia? Nampak? Dari segi psikologi. Dari segi psikologi itu cukup kita tengok macam mana dekat Madinah, kita belajar sirah, dikatakan Nabi keluar lebih kurang dalam 23-24 kali, sama ada untuk berperang ataupun untuk melakukan satu konfrontasi bersenjata. Maksudnya pergi keluar dalam keadaan ada kemungkinan mati kalau sekiranya dibunuh, cedera kalau sekiranya dalam sesuatu pertempuran dicederakan. 24 kali. Bagikan 10 tahun dekat Madinah, lagi lebih kurang dalam 2-3 kali setahun tuan-tuan. Keluar dalam keadaan hidup dan mati. Psikologi tu. Kalau kita lah tuan-tuan keluar setahun 2-3 kali untuk sama ada hidup ataupun mati, macam mana kita rasa? Macam mana anak-anak, isteri, suami kita rasa? Nampak? Tekanan. Tapi dalam segala tekanan, kalau Nabi ni sebenarnya, kalau kita nak kaji pasal stres, baginda lah yang mempunyai sumber yang hebat sekali, yang boleh menjadikan seseorang itu amat tertekan. Dalam keadaan dihina, dicaci, diperangi. Tak sebut lagi bab sibuk. Sibuknya Nabi itu daripada buka mata sampai baginda tidur. Berapa orang yang baginda jumpa. Nampak? Kalau kita pun dalam keadaan kita sibuk, tak boleh kita nak kata kita dah berubah dah. Nabi ni tak. Baginda sibuk, tapi sahabat sebut, kalau kita duduk dengan Nabi ni, baginda tetap juga dia akan alihkan
pandang badan dia dekat kita. Nampak? Kita ni kadang-kadang ada juga kawan-kawan yang jadi YB lah, yang jadi menteri pun ada lah. Sebelum jadi menteri, okey. Bila dia jadi menteri, cakap pun tak pandang mata kita. Gitu-gitu je. Sibuk katanya. Nombor telefon memang tak angkat lagi lah. Kan? Dah tukar. Tapi Nabi, sebagai seorang Nabi, lagi baginda sibuk dalam keadaan tu, dia boleh layan orang. Sampaikan Khalid Al-Walid yang bila nak masuk Islam, dengan Amr bin Al-As, bila nak masuk Islam, jadi mereka ni rasa bila jumpa dengan Nabi seolah-olah Nabi ni dah kenal dia orang ni lama. Nampak? Kita berapa ramai orang-orang besar, pangkat dan sebagainya kita jumpa, dalam keadaan lepas kita jumpa kita rasa hambar. Layan tak layan je kita. Kita ni sendiri pun kalau kita ada jawatan, bukan mudah kita nak layan orang. Oh dia ni nak jumpa, dia nak jumpa. Hari-hari appointment berjujut-jujut. Sampai kadang-kadang kita pun tarik muka. Ada setengah orang datang tak ada appointment, jumpa kita dan sebagainya. Nabi semua dia layan. Yang ada appointment, yang tak ada appointment, semua dia layan baik. Itu bukankah itu tekanan-tekanan? Tapi Allah Ta'ala beritahu kepada kita, pada Nabi itulah terdapatnya ikutan dan pengajaran. Jadi kalau tuan-tuan kita nak jadi seorang yang bebas daripada tekanan, kena kaji. Dan akhirnya apa dia? Ada pada Nabi itu adalah iman. Itu dia. Iman adalah yang merupakan dasar, kacamata, lensa yang akan membantu kita bagaimanakah kita melihat sesuatu, bagaimanakah kita menangani sesuatu. Kalau tak ada, maka kita akan jadi seorang yang tertekan. Kita akan jadi seorang yang hilang pertimbangan. Dan lebih teruk lagi, kita akan jadi seorang yang hilang imannya. Jadi kita harap itu akan dapat jadi pengajaran bagi kita lah. Jadi kita berhenti dekat situ pada ayat tentang Allah Ta'ala menyuruh baginda Nabi Musa mencampakkan tongkatnya. Jadi adalah ayat tentang mukjizat, ayat 20 lah kita berhenti insyaAllah. Ayat 20 kita akan sambung pada kesempatan yang akan datang. Hujan ni tuan-tuan, kita doa supaya Allah Ta'ala tidak memberikan kita sesuatu yang tak dapat kita nak tanggung, ujian dan sebagainya. Kita harap saudara-saudara kita pun yang berada pada kawasan-kawasan yang prone kepada banjir ni akan lebih bersedia dan diberikan ketabahan, kesabaran insya-Allah untuk mengharungi ujian Allah Ta'ala ni, yang setakat ni kita tak tahu teruk tak teruk. Harap-harapnya Allah Ta'ala akan memberikan kita kesabaran dan memberikan sesuatu ujian kepada kita berdasarkan kepada kemampuan kita untuk menanggungnya insya-Allah. Aku qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.